Shalom, selamat pagi kepada semua pendengar pada pagi ini. 19 hari bulan Oktober dan tajuk renungan kita ialah penyembahan seks. Bilangan 25 ayat 8 mengatakan, dan dikejarnya orang Israel itu sampai ke dalam kemah. Lalu ditikamnya perut mereka berdua, yaitu orang Israel serta perempuan itu. Setelah Bilyam mengucapkan berkat-berkat ke atas orang Israel, dia menasihati Balak tentang bagaimana membuatkan Israel jatuh dengan memimpin mereka untuk mempunyai hubungan seks dengan para perempuan Moab. Seterusnya, ini akan membawa mereka untuk menyembah dewa-dewa mereka. Seorang lelaki angkuh membawa seorang perempuan Moab ke dalam kemah di siang hari yang terang, mempamerkan secara terang-terangan pemberontakan dan pelanggarannya di hadapan semua orang Israel. Apabila dia mengetahui mengenai hal itu, Pinihas cucu lelaki Harun menikam mereka dengan tombak ketika mereka sedang melakukan hubungan seks. Beberapa pengulas Alkitab telah mencadangkan bahawa kemah di mana Pinihas telah menikam mereka ketika mereka berada di dalamnya ialah tempat keramat seorang imam perempuan atau pemimpin kultus. Pinihas pasti telah melihat semua ini sebagai sebahagian daripada ritual seksual kafir yang mencemarkan kemah. Satu wabak telah menular dalam perkemahan, dan dia tahu bahawa satu-satunya cara untuk menghentikannya ialah dengan menghukum mati orang yang bersalah itu. Jadi Pinihas mengambil tombak itu, maka wabak itu pun berhenti. Penyembahan berhala ialah satu kekejian bagi Tuhan dan dilarang dalam 4 hukum yang pertama. Tuhan juga menemukan salah laku seksual sebagai sesuatu yang menjijikkan. Malahan dia mendedikasikan 2 hukum untuk dosa yang khusus itu. Hukum yang ke-7 dan hukum yang ke-10. Apalagi yang lebih teruk daripada kombinasi 2 dosa itu dengan menggunakan seks sebagai sebahagian daripada kultus atau upacara keagamaan. Lelaki ini mempunyai keberanian yang keterlaluan untuk berbuat demikian secara terang-terangan dan dengan angkuh. Jika ia tidak ditangani dengan segera, seluruh jemaah itu akan dicemari dan dimusnahkan. Langkah drastik ini menyelamatkan Israel daripada habis dibinasakan sepenuhnya. Oleh kerana syaitan tidak berjaya menguasai Bilyam untuk mengutuk Israel, maka dia menggunakan muslihat untuk membuatkan mereka keji kepada Tuhan, menyebabkan penarikan berkat-berkat Tuhan daripada mereka. Syaitan menggunakan taktik yang sama hari ini dengan sangat berjaya. Pengaruh dari media elektronik terus-menerus secara diam-diam menyerang hidup kita. Adegan-adegan intim yang sepatutnya disimpan untuk privasi di ranjang perkawinan digambarkan secara tetap dalam film dan televisyen. Pornografi yang dulunya disediakan kepada majalah dan teater gelap saja, sekarang boleh didapati secara meluas dalam privasi rumah kita atau dalam telefon pintar kita. Budaya hari ini menghanyutkan kita ke dalam pengejaran keserenukan dan penyembahan berhala. Satu-satunya keselamatan yang kita ada ialah dengan mati kepada dosa, supaya kita
akan hidup bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, peliharalah kami daripada pencemaran dosa yang akan menuntun kami kepada penyembahan dewa-dewa lain. Amin.